Ultraman. Perpaduan. Berserakuk. Perpaduan. Girumpung. Perpaduan. Padu. Kerajaan telah memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP atau MCO untuk tempoh 14 hari bermula jam 12.01 tengah malam Rabu 13 Januari. Perkembangan mutakhir pada ketika ini, hujan lebat yang berlarutan hampir 2 jam mengakibatkan kejadian tanah runtuh dan pokok tumbang di 8 lokasi di Cameron Highlands jam 6.30 petang tadi. Kejadian tanah runtuh itu menyebabkan pokok tumbang dan menghempap sebuah kereta. Malaysia Prihatin. Itulah tema yang dipilih oleh kumpulan 24 dengan tajuk Kerajaan Hebat, Rakyat Kuat Menghadapi Cabaran dan Masalah di Malaysia. Kumpulan ini terdiri daripada 5 individu yang bersama dalam menyiapkan tugasan. Individu-individu ini diketuai oleh Khairunisa Najwa, dibantu oleh Nurul Amira binti Ahmad, Ko Kar Hong, Teo Switeng dan Ramiza Ilya binti Muhammad Syahrir. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Jazliza binti Jamaluddin dan rakan-rakannya dikasihi sekalian. Dalam kajian ini kami telah memilih tema Malaysia Prihatin, iaitu Kerajaan Hebat, Rakyat Kuat Menghadapi Cabaran dan Masalah di Malaysia. Perkataan prihatin ialah perasaan sikap mengambil berat terhadap satu perkara atau satu benda. Perkataan prihatin ini sememangnya jelas menunjukkan sisi Malaysia yang mengambil berat terhadap negara dan rakyat lainnya. Disebabkan Malaysia dikenali dengan pemimpin dan rakyat yang saling mengambil berat antara satu sama lain, tema Malaysia Prihatin telah dipilih sebagai tema Hari Kebangsaan pada tahun ini. Selamat sejahtera kepada semua. Bahagian yang saya buat dalam tugasan ini ada 2, iaitu penyataan masalah dan perbincangan tentang bentuk bantuan yang dilaksanakan kepada rakyat Malaysia. Pada masa ini, wabak COVID telah menyebar di seluruh negara dan juga menyebabkan kesan-kesan negatif kepada rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia sedang menghadapi cabaran dan masalah yang tidak pernah dihadapi dan kehidupan masyarakat telah dijejaskan kerana wabak COVID ini. Oleh itu, kita telah memilih tema Malaysia Prihatin supaya kita boleh lebih memahami kesukaran dan cabaran yang dihadapi oleh negara dan masyarakat. Objektif bagi kajian ini adalah mengenal pasti cabaran dan masalah yang dihadapi di Malaysia, mengkaji tindakan yang dilakukan oleh kerajaan dan rakyat bagi mengatasi masalah dan cabaran di Malaysia, dan seterusnya mengenal pasti kepentingan kerjasama antara pemimpin dan rakyat di Malaysia. Tujuan kajian ini dilakukan adalah untuk menunjukkan semangat Malaysia Prihatin yang terdapat dalam diri rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa, budaya dan agama. Keprihatinan dan kerjasama yang dibuat oleh rakyat Malaysia menjadi tunggak utama terhadap kemakmuran dan kesejahteraan negara Malaysia yang tercinta. Baiklah, beralih kepada bahagian seterusnya iaitu metodologi. Metodologi adalah kaedah, prosedur atau langkah yang digunakan oleh kami sebagai penulis untuk mencapai objektif kajian. Kami telah memilih kaedah kualitatif yang bersifat subjektif. Pertama, kaedah pemerhatian. Ini dilakukan oleh pengkaji dengan membuat pemerhatian di kawasan sekitar bagi mencari maklumat tambahan berkenaan objektif kajian. Kedua, kumpulan tumpuan yang ditubuhkan bagi mengumpul pandangan dan pendapat berkenaan langkah mengatasi cabaran dan masalah di Malaysia.
Ketiga, sumber daripada internet. Kaedah ini merupakan kaedah yang paling banyak digunakan. Kerana apa? Kerana sejak pandemik COVID-19 melanda, pergerakan fizikal kita menjadi terhad. Maka, kebanyakan maklumat yang diperoleh dan kebanyakan perkara yang kita lakukan adalah secara atas talian dan menggunakan internet sahaja. Setiap hasil maklumat yang diperolehi telah diperhalusi dan diberi penambahbaikan untuk menghasilkan satu laporan bertulis yang bebas daripada anasir yang tidak baik. Beralih ke bahagian seterusnya iaitu bahagian perbincangan. Perbincangan ini kami bahagikan kepada 5 bahagian untuk mencapai objektif kajian. Baiklah, saya akan terangkan bahagian yang pertama, masalah dan cabaran di Malaysia. Perkara ini bukanlah perkara baru, malah sering menjadi sebutan. Masalah perpaduan yang melanda inilah menyebabkan negara kita masih gagal untuk mencapai status satu negara bangsa Malaysia. Kedua, masalah ekonomi. Sejak pandemik COVID-19 melanda, pergerakan ekonomi telah bergerak perlahan dan mengalami penguncupan. Inflasi meningkat sehingga 4% dan pengangguran mencapai 4.8% yang menyebabkan negara kita gagal untuk mencapai status guna tenaga penuh. Ketiga, penularan wabak COVID-19. Keadaan ini bukan sahaja melanda Malaysia, malahan seluruh dunia. Ini menyebabkan rakyat kebanyakannya tertekan dengan keadaan norma baharu. Lebih-lebih lagi, apabila perintah kawalan pergerakan dilaksanakan, menyebabkan rakyat kehilangan pendapatan, hilang kerjaya dan tidak kurang daripada mereka yang memilih untuk mengakhiri hidup mereka kerana tertekan dengan keadaan ini. Dalam perbincangan, kerajaan telah memberi banyak bantuan kepada masyarakat, antaranya adalah program iSINA, pakej rangsangan ekonomi rakyat dan skim jaminan prihatin dana jamin dan lain-lain lagi. Secara ringkas, program iSINA membolehkan semua ahli kumpulan wang simpanan pekerja KWSP yang terkesan daripada akibat COVID boleh membuat pengeluaran wang atas talian. Dalam paket rangsangan ekonomi rakyat, sebanyak 250 bilion akan digunakan dalam memanfaatkan semua masyarakat Malaysia. Dan akhirnya ialah skim jaminan prihatin dana jamin. Ini akan menyediakan keperluan modal kerja secara segera dan khusus kepada syarikat yang menghadapi kesukaran semasa pandemik COVID. Terima kasih. Langkah yang perlu dilakukan bagi membendung masalah dan cabaran yang dihadapi oleh rakyat Malaysia. Yang pertama ialah pihak kerajaan haruslah mengadakan majlis rumah terbuka dan juga menambah bilangan sekolah wawasan. Pihak kerajaan haruslah mengadakan majlis rumah terbuka Malaysia pada peringkat kebangsaan. Majlis ini dapat mewujudkan keharmonian, kesepaduan dan juga keserasian sebagai keluarga Malaysia. Kerajaan juga patut menambah sekolah wawasan. Dengan ini, pelajar dapat menjalani proses pembelajaran dan aktiviti yang melibatkan aktiviti sukan dalam kelompok yang sama. Dengan itu, semangat kerjasama antara mereka akan terjalin. Oleh itu, masalah perpaduan yang dihadapi oleh rakyat Malaysia dapat diatasi. Langkah seterusnya ialah pihak kerajaan perlu melaksanakan dasar fiskal, melaksanakan dasar harga maksimum dan juga mempelbagaikan sektor ekonomi. Untuk melaksanakan dasar fiskal, kerajaan perlu mengurangkan perbelanjaan negara melalui peningkatan cukai. Namun bagi pelaksanaan dasar harga maksimum pula, kerajaan perlu tetapkan harga maksimum bagi barang-barang keperluan harian. Untuk mempelbagaikan sektor ekonomi, kerajaan perlu memberikan galakan kepada usahawan seperti menawarkan bantuan dalam bentuk modal untuk membuka lebih banyak sektor. Rakyat mestilah mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan PKP serta prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan oleh kerajaan untuk mengurangkan penyebaran virus yang bahaya ini. Oleh itu, cabaran yang dihadapi oleh masyarakat dapat dikurangkan dan juga dikawal. Dalam kajian ini juga saya telah diberi tugas bagi bahagian 5 poin banyak itu gambaran bencana yang menimpa rakyat Malaysia. Di dalam kajian ini berapa gambaran telah ditunjukkan bagi menunjukkan cabaran yang dihadapi oleh rakyat Malaysia, antaranya ialah banjir kilat, tanah runtuh dan pandemik COVID-19. Tidak kira apa pun bencana dan masalah yang dihadapi oleh rakyat Malaysia, sudah pasti pemimpin rakyat Malaysia dengan rela tangan menghulurkan bantuan terhadap rakyat yang menghadapi kesusahan. Sebagai rakyat Malaysia prihatin, kita mestilah berdiri kukuh dan sentiasa peka terhadap
segala benda yang terjadi di Malaysia dan meneruskan kesejahteraan yang telah dicapai oleh Malaysia. Sehubungan dengan itu, sikap Malaysia Prihatin haruslah diteruskan dalam masa agar sikap ini akan dipupuk oleh generasi yang akan datang. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Teo Sitong. Saya akan membincangkan kepentingan kerjasama antara pemimpin dan rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia perlu bekerjasama dengan pemimpin untuk menyelesaikan pelbagai masalah dan isu yang dihadapi. Antara kepentingan kerjasama antara pemimpin dan rakyat Malaysia adalah memupuk perbadanan kaum. Semua pihak perlu memupuk semangat perbadanan antara kaum. Hal ini kerana hubungan antara kaum yang rongga akan membawa banyak kesan negatif kepada negara. Perkongsian pengalaman seperti aktiviti kesukarelawan, kesenian, kebudayaan dan warisan akan meningkatkan kesefahaman dan menghargai kepelbagaian dalam kalangan rakyat Malaysia. Maka akan kurang perselisihan faham antara kaum. Setiap rakyat perlu bersatu padu dan bekerjasama dengan kerajaan, maka negara akan menjamin kedaulatan negara dan mengelakkan pencerobohan asing. Kepentingan yang kedua adalah menjamin keamanan dan kesejahteraan negara. Hal ini kerana penggeseran kaum membahayakan negara, maka kerjasama pemimpin dan rakyat amat penting untuk mengurangkan ketegangan antara kaum. Semua pihak perlu memain peranan dalam membina masyarakat yang bertolak ansur dan penyayang. Apabila negara yang harmoni dan aman, rakyat akan yakin kepada pemimpin dan berasa selamat semasa berada dalam negara ini. Kepentingan yang ketiga adalah membangunkan ekonomi negara. Hal ini kerana politik yang stabil boleh menarik minat pelancong asing datang melancong dan mengetahui masyarakat yang berbilang kaum dapat berhidup bersama dengan harmoni. Selain itu, politik yang stabil akan mewujud imej atau nama Malaysia yang baik di mata dunia. Suasana ini akan menjadi modal untuk menarik minat pelabur asing datang untuk melabur. Maka akan meningkatkan lebih banyak peluang pekerjaan dan peluang perdagangan. Akhirnya, ekonomi negara akan meningkat. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, menurut kajian yang telah dijalankan, terdapat beberapa masalah dan juga cabaran yang dihadapi oleh rakyat Malaysia, iaitu masalah perpaduan, masalah ekonomi dan juga cabaran penularan wabak COVID-19 di Malaysia. Namun, terdapat juga beberapa langkah yang dilakukan oleh pihak kerajaan, iaitu mengadakan majlis rumah terbuka dan menambah bilangan sekolah wawasan, melaksanakan dasar fiskal, dasar harga maksimum dan memperbagaikan sektor ekonomi, manakala masyarakat pula perlu mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan PKP serta prosedur operasi standard SOP untuk membantu mengurangkan kesukaran yang dialami oleh rakyat. Dengan ini, dapatlah dilihat bahawa pihak kerajaan telah banyak menyalurkan bantuan demi menjaga kepentingan rakyatnya. Namun begitu, pihak kerajaan juga hendaklah memainkan peranan-peranan apabila berlaku masalah lain kepada rakyat supaya negara sentiasa berada di dalam keadaan harmoni, aman dan juga makmur. Demi mencapai keamanan tersebut, rakyat Malaysia juga haruslah berganding bahu dengan semua pihak untuk mengekalkan situasi ini sehingga ke generasi baru. Tuntasnya, kerjasama iaitu sikap prihatin yang ditujukan oleh pihak kerajaan dan juga kepatuhan masyarakat adalah kunci kepada kejayaan, kemajuan dan juga keamanan sesebuah negara.